What's up bro, sis, mother-father sekalian. Azwan Shah Bebe, #bukan Zizan, the best palatau in the world. Tanpa buang masa, jom kita mulakan review Survivor Series War Games perlawanan yang pertama. Untuk buka show Survivor Series War Games kali ini, kita ada perlawanan War Games wanita lah. Tak perlu aku sebut siapa yang bertanding dalam match ni, korang dah pun tahu. Aku nak go through dulu performance setiap orang yang merentap dalam War Games wanita ni. Bagi aku dalam War Games kali ni, walaupun dua orang daripada ahli kumpulan damage control tu consider macam start the War Games antara dua orang yang terawal, aku rasa dia orang agak kurang menonjol sedikit. Tapi nak compare antara Bayley, Dakota Kai dan juga Io Sky, antara tiga ni aku boleh kata Io Sky lebih menonjol lah. Dengan ada buat flip daripada top of the cage, lepas tu ada apa, lompat dari tali ke tali, lepas tu buat drop kick. Yang tu memang smart lah. Kalau ada yang kata Rhea Ripley perform below expectation, aku rasa tak boleh nak salahkan Rhea Ripley sebab dia masuk last kali. Jadi waktu untuk dia nak menyinar tu agak pendek. Dan kalau korang tengok aku punya live watch along tu, bila match dah habis, aku rasa macam match ni patut berlangsung dengan lebih panjang. Jadi faham tak, bila Rhea Ripley dah masuk, dengan time yang match tu dah habis, tempo dia tu macam tak berapa nak panjang. Jadi mungkin sebab tu kita nampak Rhea Ripley tak terlalu menonjol, walaupun dia ada je buat dia punya finisher dan hempas orang dekat table. Nikki Cross, aku tak faham lah Mina ni. Keluar sangka bahagia, masuk sangka bahagia, nak lompat bahagia, buat apa-apa je muka bahagia je. Orang macam ni lah bagus, sentiasa sedekahkan senyuman, tak lekang senyuman daripada muka dia tu. Sejuk mata kita memandang. Tapi senyum-senyum dia, bahagia-bahagia dia pun bukan main Mina ni. Dia antara orang pertama dalam War Games wanita kali ni dekat Survivor Series ni yang introducekan weapon. So senyum apa? Senyum ikhlas sedekah ke senyum psycho? Korang fikirlah sendiri. Selain daripada weapon, macam aku cakap tadi, dia pun ada buat satu lompatan lah daripada atas steel cage terjun buat big splash dekat ramai orang kat bawah tu. Bianca Belair kali ni aku agak happy walaupun dia start the match, dia lawan dengan Dakota Kai, lepas tu dia 2-on-1 dengan adik Io Sky sekali. Dia tak adalah di booking dengan terlalu strong macam yang kita nampak sebelum ni. Sebab aku risau juga. Aku dah terfikir dah, diorang akan buat Bianca Belair ni nampak strong bila dia start the match, bila dia tak ada advantage tu. Tapi WWE tak adalah push dia over ataupun sumbat dia over dekat anak tekak kita. So dia nampak acceptable dalam match War Games kali ni. Alexa Bliss kurang menonjol. Momen yang senang nak ingat Alexa Bliss ni ada dua je lah. Bila dia keluar sebelum nak masuk ke sangka War Games tu, dia macam nak langgar wire, lepas tu angkat wire kan. Wire yang tengah bersepar dekat lantai masa dia orang nak bergerak pergi ke steel cage tu. And then bila dalam match tu, saya ingat aku momen bila dia nak main gari-gari dengan Nikki Cross itu pun tak ada signifikan sangat lah. Dia orang main gari tu bukan satu momen yang penting pun. Aku ingatkan ada something akan berlaku bila main gari tu. Mungkin lampu terpadam, tiba-tiba Alexa hilang ke apa ke. Yelah, dia kan dah dapat tease yang macam akan join Wyatt Seeds. Nampak gempak lah sikit bila kau dah kena gari pun kau boleh hilang. Tapi tak ada apa-apa pun, kau tak pandai memaksimumkan penggunaan gari tu. Asuka agak kurang menonjol dan macam biasa lagi sekali diorang bagi kita stare off antara Asuka dan juga Io Sky ni, walaupun kali ni kurang perang mulut macam kita tengok kat anime tu kan. Tapi itulah, sampai bila diorang nak simpan Io Sky dengan Asuka ni one on one? Nak tak nak kau kena bagi juga dekat Raw lepas Survivor Series War Games ni. Next macam Royal Rumble, lambat sangat. So baik kau bagi cepat-cepat. Momen yang aku boleh ingat pasal Asuka bila dia sembuh ni lah, semburan mist tu. Aku pun tak tahu, macam blue mist je sebab efek gula-gula hantu. Sebab lepas tu penuh biru-biru kat sini macam dah makan gula-gula hantu. Itu je lah momen yang aku boleh ingat sangat pasal Asuka. Surprisingly, orang yang aku ingat takkan perform sangat dekat War Games kali ni, Mia Yim. Dia yang mengimpreskan aku. Dia time bawa masuk weapon, nak masuk ke dalam gelanggang tu agak kelakar sikit lah. Dia cuba nak masukkan tapi tak berjaya. Crowd pun bermain dengan ketidakberjayaan dia masukkan weapon tu kan. Lala bila dia berjaya masukkan, crowd punyalah sorak. Lepas aku ingat macam dia ni spoil lah kot lagi, macam tak ada apa-apa yang menarik pun. Tapi bila dia dah masuk dalam tu, impressive lah. Lagi-lagi bila dia buat macam ada diving spear daripada satu gelanggang ke satu gelanggang tu. Style mat. Aku impress lah Mia Yim. Dan Becky Lynch, aku boleh kata dia stole the show dekat hujung-hujung match War Games ni. Yelah, awal-awal tu nak stole the show. Dia orang yang last sekali masuk. Macam aku cakap tadi jugalah, waktu dia boleh kata pendek macam Rhea Ripley, tapi at least momen dia lagi besar daripada momen Rhea Ripley.
Aku pun boleh hadam dan telan jugalah Becky stole the show tu, sebabnya ending untuk match ni bagi aku sangat baik. Bila Becky dengan Bianca masing-masing nak buat finisher tak jadi, tapi seorang lagi tu dapat buat finisher dia orang. Lepas tu bila dia dapat buat finisher dia orang, yang seorang lagi tu pula tiba-tiba boleh pula buat finisher. Last dua orang yang diorang berjaya buat finisher tu diletakkan ke atas meja. Becky panjat dekat atas top steel cage and then buat dia punya macam senton ataupun leg drop tu, sebab punggung yang kena dekat perut orang yang terbaring tu. Dakota Kai tak silap aku. And then Becky pin Dakota Kai, tim Bianca menang dekat Survivor Series War Games wanita ni lah. Bagi aku great finish. Match ni pun bagi aku best Dia fokus lebih dekat chaos dan juga chemistry semua orang bekerjasama sekali. Walaupun yes, ada botch yang tak silap aku, seingat aku ada masa Dakota Kai kena macam backbreaker daripada Bianca. Oh, landing nampak macam scary. Tapi still aku rasa match ni best, dan ada ramai yang kata match ni tak berapa nak best, diorang bagi rating rendah. Aku just rasa aku enjoy match ni dan shock lah. Aku tak rasa match ni patut dapat rating yang rendah. Dan kalau kau nak petikaikan botch tu, cubalah kau tengok War Games wanita yang lepas-lepas dekat NXT. Better lagi War Games wanita kali ni daripada segi botch. Dan untuk pemenang kat sini, aku tak kisah pun tim mana-mana menang, tapi aku lebih prefer sikit tim Bayley menang. Sebab aku nak Rhea Ripley yang get the win supaya dia lagi boleh dinampak serius jadi pencabar Bianca Belair untuk Raw Women's Champion. Ini bagi Becky menang, lepas tu macam seolah-olah Becky akan feud balik dengan Bianca. Orang dah tengok dah benda tu. Orang nak tengok Bayley menang title tu. Kalau tak Bayley menang, at least Bianca move on dengan opponent yang lain pula, which is Rhea Ripley. So aku rasa tim Bayley tu lagi memerlukan kemenangan. Perlawanan kedua, kita ada dua bekas ketua Bullet Club. AJ Styles lawan dengan Finn Balor, bukan Demon Finn Balor. Yang tu kita dah pernah tengok dekat TLC beberapa tahun lepas, dan disebabkan aku dah pernah tengok match tu, aku terletak harapan lebih dekat match ni. Tapi sayang sekali yang dekat TLC tu lagi best, but yang dekat Survivor Series kali ni tidak mengecewakan. Bagi aku best juga perlawanan AJ Styles dengan Finn Balor kali ni, tapi bukan best yang wow macam War Games perempuan tu. Even War Games perempuan tu bagi aku tak adalah wow. Boleh kata lebih kurang lah daripada segi best dua-dua match ni. Dan aku pun rasa aku boleh terima je kot match ni tak segempak TLC tu, sebab kita dapat Finn Balor yang Judgment Day, bukan Demon Finn Balor. Flow match ni aku suka, nampak lain daripada lain sikit. Dengan AJ Styles awal-awal lagi dah pergi attack kaki Finn Balor, macam AJ Styles pula yang heal. Kita nampak juga ada momen di OC dengan Judgment Day bergaduh kat luar gelanggang. Lala tinggalkan Balor dengan AJ Styles berdua saja, tak ada gangguan orang lain. So bila dah tak ada gangguan orang lain ni pun, flow masih lagi flow yang aku susah nak baca, sebab tiba-tiba Balor cuba nak buat style clash, nak buat finisher tak jadi. Lepas tu si AJ dapat buat phenomenal forearm. Aku boleh katakan ending match ni dah flow tak dapat baca, ending dia agak out of nowhere sikit lah. Tapi still dengan flow yang dia dah buat tu, aku rasa acceptable je dengan ending yang out of nowhere tu. Dan dari segi keputusan untuk match ni, aku tahu semua orang rasa AJ Styles patut menang, sebab last dia menang dekat premium live event ni pada 2019 dekat Crown Jewel. Lepas tu dekat semua premium live event dia tak menang, dia kalah semua. Sedih mat, rekod kalah aja manjang. Aku tahu ramai prefer dia menang kan. Aku prefer untuk dia kalah dulu match ni. Bukan apa, sebab aku rasa dia punya streak kekalahan yang tak menang dekat premium live event ni boleh dijadikan story supaya dibahan-bahan oleh opponent dia ke apa ke. At the end, bila orang dah macam, oh ini adakah AJ Styles akan kalah lagi, orang akan duk sembang benda ni dah jadi story, lah dia menang, barulah epic sikit kemenangan dia tu. Barulah nampak macam okay, AJ Styles is not done. Macam tu lah. Itu idea aku lah. Pasal tu aku lagi prefer AJ untuk kalah dulu. Tapi still, tipulah kalau aku tak kata yang it is good to see AJ menang juga akhirnya. Perlawanan ketiga ni aku harap aku tak cerita panjang sangat, sebab bagi aku result dia agak predictable. Takkanlah Shotzi boleh kalahkan Ronda untuk SmackDown Women's Champion, unless kalau Ronda kalah DQ ataupun count out lah, which is tak perlu bagi aku. Dalam match ni kita nampak Shayna Baszler ada main role dia, banyak kacau Shotzi, dan aku nampak Shotzi ni nampak lebih terpelihara bila dia asyik diganggu oleh Shayna Baszler dan consider dia macam kalah tak clean. Walaupun dia tak perlu pun untuk kalah tak clean, dia boleh je kalah clean sebab dia lawan dengan Ronda Rousey. So bagi aku Shayna Baszler sebenarnya tak perlulah ada kat situ. Tapi kalau nak build Ronda jadi satu heel yang lebih dimenyampahi oleh orang ramai, maybe patut adalah kot Shayna. Dalam match ni kita nampak dia punya flow tu macam typical rookie cuba nak kalahkan top star lah. Sebab kadang-kadang kita nampak macam squash match, kadang-kadang nampak macam Shotzi ni ada harapan nak kalahkan Ronda. Dia bagi kita vibe-vibe yang macam tu lah dalam match ni.
Ada beberapa botch dalam match ni dan even time diorang lompat dekat penonton tu pun nampak sangat lah ada plan. Tiba-tiba dekat penonton yang dah kena lompat tu belakang dia tak ada orang lain. Lepas tu ada salah seorang penonton tu boleh tersenyum pula. Obviously lah tu macam talent daripada NXT yang ataupun yang tak masuk NXT lagi kan. Carilah talent yang confirm tak akan senyum. Ini boleh tersenyum pula. Aduh, kantoi guys tu. Even dah ada lompat-lompat kat penonton. Lepas tu ada mocking daripada Ronda Rousey. Shotzi duk keluarkan skill dia. Still bagi aku match ni boleh consider macam average. Dan kalau nak kata lebih kepada bosan ataupun lebih kepada boring, aku letak lebih kepada boring lah. Sebab match ni boleh tengok kat SmackDown je sebenarnya. Tak perlu pun buat dekat Survivor Series. Membazir slot. Setakat ni aku rasa salah dia lebih pada kurang build up lah. Sebab kalau kau tanya aku pun dan kalau kau tanya korang, mungkin tak ramai yang heavily invested dengan Shotzi ni untuk cabar Ronda Rousey punya SmackDown Women's Champion. So pasal tu result pun boleh jadi predictable. Dan tadi aku kata membazir slot kan, bagi aku baiklah match ni dengan match AJ dengan Finn Balor tu digantikan. Dua match tu jadikan satu match 5 lawan 5 Elimination Survivor Series yang tradition selama ni WWE buat. Kau letaklah di OC 3 orang tu gang dengan 2 orang mana-mana. Ramai je yang korang tak pakai lagi dekat Survivor Series kali ni. Lawan dengan Judgment Day, Alpha Academy ataupun sesiapa je lah. Aku rasa yang tu lebih kira macam mengekalkan lah tradisi yang at least ada juga perlawanan 5 lawan 5 tu. Triple Threat United States Champion. Awal-awal Theory punya entrance je dah berbackgroundkan Beyblade. Apa cerita? Dekat situ je aku dah ada feeling yang Theory ni kalau background pun dah kena tukar macam tu jadi slot tempat iklan, confirm tak menang lah. Lagi-lagi starting match je diorang dah bagi simbolik yang Austin Theory ni tak penting. Bila Lashley duk keluarkan Theory, Austin Theory ni kekal dekat luar. Tapi Theory tak berdiam diri macam tu je lah. Dia settle juga lagi dua orang tu bagi tahu betapa pentingnya dia dalam match ni. Jangan pandang rendah dekat dia. So that is the new character of Theory. Dia bawa juga character works dia tu dalam match ni. Bagi aku dalam match ni, Lashley dan juga Theory ada performance yang agak balance. Dua-dua menonjol, dua-dua dapat peluang untuk menyinar. Tapi aku boleh kata Seth Rollins lebih menyinar lah. Banyak spot-spot yang menarik Rollins buat dekat match triple threat ni. Buat cut stop lah, lompat lah, pedigree lah, frog splash bila Lashley kena pin. Semuanya nice weh. Memang terus buat aku rasa enjoy gila tengok match ni. Dan cakap pasal enjoy, yes, match ni memang fun. Best gila. Setakat match tu dah berlangsung, Survivor Series War Games dah berlangsung, itu adalah match of the night untuk aku lah. Setakat itu. Dan aku tak cerita lagi ending kepada match ni. Memang amazing kot. Memang tak ada orang boleh expect yang match ni akan berkesudahan macam tu dengan pemenang yang itu. Bila nak buat Falcon Arrow dekat Theory, tapi Lashley boleh pula pergi spear Rollins, tapi Lashley tersidai sekejap sebelum dia nak pergi pin kat Rollins, tapi last Theory dah pin Rollins. Jadi kita dapat the new United States Champion. Ramai gila terkejut, aku sendiri terkejut, dan momen tu buat aku rasa amazed lah. Aku rasa enjoy dan wow. Walaupun crowd ada yang macam blur, ada yang terkejut, ada yang macam tak suka, tapi aku happy lah. Dan keputusan kat sini bila Austin Theory menang, aku rasa that is the right decision lah. Rollins tak perlu dah kod United States Champion, go for main eventer. Lashley pun sama, settlekan hal dengan Brock Lesnar nanti. Austin Theory ni bagi dia kembangkan atau naikkan lagi mid-card punya division. Tapi thank you dekat Rollins lah sebab dah naikkan prestige ataupun dah elevate prestige US Champion ni dekat Raw. Dan kenapa aku kata Theory? Sebab dia punya new character lah. Dah 2 video dah. Video yang lepas aku cerita pasal karakter baru Theory ni. Kalau korang tak layan lagi, better korang layan dan korang faham lah kenapa aku rasa Theory menang ni adalah keputusan yang tepat dekat Survivor Series. Kalah Money in the Bank mungkin sebab dengan karakter yang bengong, tapi bila dah guna karakter yang baru, menang dekat Survivor Series. Kalahkan Lashley, kalahkan Rollins. Untuk War Games lelaki ni, cerita dia dibawa daripada SmackDown bila ada Kevin Owens duk bersembang dengan Sami Zayn, Jey Uso curi-curi dengar. Lepas tu bila Jey Uso tanya ada bersembang dengan siapa-siapa, Sami kata tak ada, consider Sami tipu Jey Uso. So Jey Uso confront Roman bagi tahu pasal situasi tu. And then Roman pun berjumpa lah dengan Sami Zayn. Tatap mata kan antara dia orang dua, dan Roman lalas peluk Sami Zayn dekat backstage, tapi senyuman dia macam hilang lah. So ingatkan memang semua orang dah yakin lah yang Sami akan kena betray dengan Roman ataupun Bloodline dekat War Games nanti. Tapi Sami dah rest assurekan kumpulan Bloodline dengan Roman ni lah yang dia setia, loyal dengan The Bloodline.
So bila segmen tu habis, kita dah ada hint yang match ni mungkin akan fokus lebih dekat storytelling. Dan yes, bila match ni dah berlangsung, tak payah nak tunggu hujung-hujung. Bila match ni dah orang kedua nak keluar je, kita dah tahu dah yang match ni fokus lebih dekat storytelling. Bila mana time tu Jimmy Uso nak keluar jadi orang yang kedua, tapi ditahan oleh Roman. Roman suruh Sami yang pergi tolong Jey Uso yang tengah sorang-sorang disadvantage lawan dengan Brawling Brutes dekat atas gelanggang. Dan aku boleh kata dalam match ni fokus dia sebenarnya lebih pada 3+1. 3 orang fokus lebih. Sami Zayn, Jey Uso, Roman Reigns, Kevin Owens. Aku boleh kata yang KO dengan Roman ni macam perencah untuk character works ataupun story yang berkait dengan Sami dan juga Jey Uso ni. Aku suka bila The Tribal Chief, head of the table, duduk dalam kerusi dekat sangkar tu. Dan come on lah WWE, takkanlah tak boleh nak buat sangkar besar sikit kot. Kau bayangkan yang sangkar satu lagi tu semua orang kena berkongsi dengan Drew McIntyre. Dekat sini aku nak highlight yang WWE Network memang gampang. Sebab aku ketinggalan yang bila Jey Uso dengan Pete Dunne ataupun Butch ni one on one, lepas tu bila Rich Holland keluar tu pun aku macam ketinggalan sikit. Tapi nasib baiklah aku sempat tengok momen bila Sami disuruh keluar oleh Roman. Awal-awal tu macam bila aku tengok balik tak ada apa-apa yang terlalu signifikan berlaku, melainkan Butch keluarkan dia punya moveset yang kalau ikutkan consider macam aku punya favourite moveset lah. Tapi back to the point, WWE Network gampang. Yang tengok live aku tahulah, haram rules. Macam War Games wanita, War Games lelaki kali ni pun ada weapon juga. Meja ada, kerusi ada. Dekat live aku tu dah boleh kata macam sembang politik dah lah. Cukup kerusi ke, tak cukup kerusi ke, dapat undi majority ke tidak. Fun weh. Thank you doh semua yang datang live aku. Segmen yang ada epic stare down antara dua-dua kumpulan ni bagi aku agak epic juga. Dan aku enjoy tengok yang semua ahli The Bloodline tu kena yang smash kat dada tu, banger after banger tu. Walaupun sebenarnya nampak macam tak logik dan nampak membodoh. Tak adalah membodohkan, tapi nampak mengkelakarkan sikit The Bloodline ni. Tapi yang penting aku enjoy lah. So aku tak kisah sangat benda tu. Satu soalan lah yang aku nak tanya dekat korang, yang korang boleh jawab dekat ruangan komen kat bawah. Korang tengok Jimmy Uso ni, Jimmy bukan Jay. Korang tengok dia macam watak baik ke watak jahat sebenarnya? Sebab sampai sekarang aku tak boleh. Yelah, kita tahu The Bloodline ni satu kumpulan yang berwatak jahat. Tapi aku tak boleh nampak Jimmy Uso ni berwatak jahat. Sebab dia ni macam still walaupun watak jahat, dia menunjukkan yang dia ni fun, cool dan sporting. So dia macam the only watak baik yang ada lah dalam kumpulan The Bloodline. Itu pendapat aku. Korang macam mana? And then kita ada nampak Jey Uso dengan Sami Zayn ada bertegang sikit, macam ada problem. Tapi kita nampak jugalah yang Jey sempat buat super kick dekat Sami Zayn dengan tak sengaja, tapi dia tak rasa bersalah pun. Ada juga momen bila Kevin Owens macam dah nak menang, dah boleh pin Roman dah tu. Roman nampak macam tak kick out, tapi Sami Zayn datang menyelamatkan keadaan dengan halang ref daripada pin 1, 2, 3. Lepas tu bila ada momen antara Sami dengan KO Kevin Owens tu, Sami Zayn tunjukkanlah kesetiaan dia tu dekat siapa. Dia buat low blow dekat Kevin Owens. Dan bila dia buat low blow dekat Kevin Owens tu, dia macam minta izin dekat Roman untuk nak settlekan terus. Roman angguk. Sami buat helluva kick dekat Kevin Owens. Lepas tu dia tak ambil pin terus. Dia suruh Jey Uso buat frog splash. And then Jey Uso yang pin Kevin Owens untuk bawa tim The Bloodline ni menuju ke arah kemenangan. Bapak cringe ayat yang tu. So basically, Sami Zayn sedekahkan kemenangan lah untuk Jey Uso. Bila match dah habis, kalau War Games yang perempuan tu fokus lebih pada chaos dan juga chemistry, semua orang bekerjasama together untuk hasilkan momen ataupun spot yang buat kita terhibur, match kali ni lebih fokus dekat story yang buat kita invest dan tak sabar nak tengok apa yang akan terjadi. Walaupun ada je spot-spot yang banyak campak orang dekat sangkar. Ya, buat aku rasa enjoy je tengok dekat match War Games lelaki ni. Tapi still fokus lebih dekat sini adalah story, dan bagi aku ini pun salah satu match of the night. Berapa bintang aku akan bagi untuk Survivor Series War Games tahun ni? Aku willing nak bagi 9 bintang daripada 10 bintang. Kalau korang kata over, aku terpaksa bagi bintang. Dalam rating aku tu, aku terpaksa bagi bintang yang tinggi untuk War Games lelaki dan juga United States Champion. So pasal tu lah boleh jadi sampai 9. Dan kalau lah SmackDown Women Champion tu at least best biasa, aku willing je nak bagi 10/10. Tapi itulah, match tu average sahaja. Best match of the night untuk aku, macam aku cakap tadi, ada 2. United States Champion dan juga War Games yang lelaki. Aku tak boleh nak pilih yang mana satu. Kalau aku nak fun, aku nak spot-spot yang menarik, aku pilih US Champion. Kalau aku nak story yang best, good character works, aku pilih War Games lelaki. Best performer untuk aku adalah Sami Zayn. Bagi aku Survivor Series War Games kali ni, it is all about Sami Zayn. Kau bayangkanlah dengan backstage punya segmen sebab Sami Zayn,
And then tutup pun sebab Sami Zayn. Ini one day tak jadi champion, aku tak tahu nak kata apa. Dan best moment, tadi dah ada best match, best performer. Best moment adalah bila Jey Uso akhirnya pergi peluk Sami Zayn. Somehow tipulah, walaupun diorang ni kumpulan jahat apa semua kan, tipulah kalau kau tak ada rasa macam, tak ada rasa something kat sini, tipu lah. Mesti kau ada rasa sikit something macam, wah, akhirnya family ni dah berbaik kembali. Something like that lah. At least, aku rasa that is the best moment, the priceless moment of the year, best moment of the night. Worst match untuk aku, Shotzi dengan Ronda Rousey lah. SmackDown Women's Champion. So guys, itu saja review Survivor Series War Games kali ni. Maaf panjang, walaupun match ada 5 je, tapi banyak benda yang perlu sembang kan. So kita jumpa dekat next video. Hopefully korang support video-video aku yang lain semua. Ramai tengok, ramai join jadi member. Bolehlah kita support juga editor kita yang tolong editkan video ni. Sebab aku, walaupun dia offer diri nak editkan for free, aku tak naklah ambil kesempatan totally 3 bulan tu aku nak free. At least sikit boleh bagi dia pun okay mah. Okay mah. Tiba. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih. Datang lagi. I'm the Father.